Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendahuluan bagi tajuk mazhab yang tidak berkembang iaitu mazhab Syiah dan Khawarij ialah pergolakan besar dunia Islam sejak dahulu lagi telah melibatkan pelbagai aliran dan fahaman yang menyebabkan umat Islam itu sendiri sentiasa diancam, sama ada dalam kalangan yang mengaku Islam atau sebaliknya. Ancaman terbesar selepas kewafatan baginda Rasulullah SAW adalah ancaman puak Syiah dan Khawarij yang telah merosakkan dan menghancurkan peradaban Islam sehingga berlakunya huru-hara di kebanyakan negara-negara Islam. Syiah antara punca yang menyebabkan ramai orang Islam terbunuh sejak dahulu lagi. Syiah membawa aliran yang jauh terpesong dari landasan Islam yang sebenarnya dan mengancam akidah umat Islam sesebuah negara. Begitu terpesongnya fahaman Syiah sehingga menghalalkan pembunuhan dengan sewenang-wenangnya, seperti mana yang berlaku di negara Iraq, Syria, Pakistan dan negara-negara yang berfahaman Syiah. Khawarij adalah merupakan kata jamak daripada perkataan kharij yang membawa maksud orang yang keluar. Perkataan ini merujuk pada orang yang keluar daripada barisan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Kaum Khawarij berhasrat merebut kekhalifahan, akan tetapi terhalang oleh Ali dan Muawiyah sehingga mereka merancang untuk membunuh kedua-duanya. Ibnu Muljam dari Khawarij berhasil membunuh Khalifah Ali pada saat Khalifah mengimani solat subuh di Kufah, tetapi tidak membunuh Muawiyah kerana dijaga ketat. Bahkan Muawiyah berhasil menjaga diri dan umat Islam berkat kecekapan politik dan ketegaran kepimimpinannya. Walau begitu, puak Khawarij ini tidak menggelarkan atau menamakan kumpulan mereka ini sendiri sebagai Khawarij. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Aiman Zahiri bin Ahmad Syukri, bernomor metri di 1931-1964. Hari ini saya akan membentangkan tajuk mazhab yang tidak berkembang. Mazhab yang pertama iaitu mazhab Al-Zahiri. Mazhab ini mula muncul di Baghdad sekitar pertengahan kurun ketiga Hijrah. Ia telah diasaskan oleh Daud Ibnu Ali Ibnu Khalaf Al-Asfihani yang lebih terkenal dengan gelaran Abu Sulaiman Al-Zahiri. Dasar mazhab Al-Zahiri. Pembinaan dan asas utama mazhab Al-Zahiri ialah berdasarkan dalil sebagaimana berikut. Dasar yang pertama mereka iaitu Al-Quran. Usul mazhab ialah berdasarkan zahir nas-nas yang dipetik daripada Al-Quran. Hujah yang dikemukakan oleh beliau iaitu Daud Ibn Ali tadi, kerana segala-galanya telah lengkap dan dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Dengan erti kata lain, mereka beramal dengan lafaz zahir yang terbentuk daripada nas-nas Al-Quran dan hadis selagi tidak ada apa-apa dalil atau petunjuk lain yang membolehkan ia diabaikan atau ditinggalkan. Segala suruhan, contohnya iaitu al-amru membawa arti wajib, melainkan terdapat dalil yang menunjukkan sebaliknya. Kita pergi ke slide yang kedua pula. Itu dasar mazhab Zahiri ni. Dasar yang kedua dia ialah pada hadis. Usul mazhab juga ialah zahir nas-nas yang dipetik daripada hadis, di mana hadis dan Al-Quran ini saling melengkapi dan menjelaskan terhadap sesetengah hukum yang perlu penjelasan. Apa sahaja yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW atau tidak ditegah oleh baginda yang membawa erti tidak wajib serta tidak haram, dengan itu hukumnya menjadi harus. Untuk itu tidak perlu kepada apa-apa dalil lain lagi seperti qiyas atau lainnya. Dasar yang ketiga iaitu ijma'.
Mazhab Zahiri ni hanya bertindak menerima ijma' sebagai sumber perundangan ketika ketiadaan nas sahaja. Penerimaan ijma' itu mestilah bersyaratan dengan hasil persepakatan daripada seluruh ulama' dan mujtahid yang ada. Bukannya persepakatan golongan dan di wilayah tertentu sahaja. Makna kata mazhab Zahiri ni hanya terima ijma' yang hasil daripada persepakatan seluruh ulama'. Bukannya persepakatan golongan tertentu saja. Dia mesti semua ulama'. Berdasarkan syarat yang amat ketat sebegitu, seolah-olah mazhab Zahiri ni menunjukkan bahawa bahawa mereka bertindak menolak berhujah dengan ijma'. Dasar yang keempat iaitu ijtihad. Beliau iaitu Daud tadi membuka ruang ijtihad tetapi bertindak menolak segala sumber perundangan ROI lain, iaitu al-qiyas, al-istihsan dan selain daripada keduanya. Kesimpulannya, kaedah istinbat hukum yang digunakan oleh mazhab Zahiri ni tidak banyak membuka ruang atau tidak banyak memberi kelonggaran. Untuk itu dasar mereka banyak membawa perancangan kepada jumhur ulama atau mazhab sunni lain. Kita pergi ke poin yang seterusnya iaitu fiqh mazhab al-Zahiri. Antara fiqh dalam mazhab al-Zahiri ialah yang pertama, tidak jatuh talaq melainkan daripada 3 lafaz tersebut iaitu at-talaq, at-tasrih dan al-firaq. Biarpun menyebutkan selain daripada 3 lafaz tersebut beserta niat ataupun tidak niat ataupun sesaja, ia menunjukkan bahawa talak secara sendirian atau kinayah tidak membawa apa-apa kesan hukum menurut mereka. Kiranya kalau menyebutkan selain daripada 3 perkataan tersebut dengan niat ataupun sesaja, ia tidak membawa hukum apa-apa. Yang kedua pula, talak tidak harus sama sekali dilakukan secara perwakilan. Untuk itu, talak dilakukan secara bertulis atau surat tidak membawa apa-apa kesan. Yang ketiga pula, jual beli, talak dan rujuk pastilah dilaksanakan dengan bersaksi. Ia dikira tidak sah jika berlangsung tanpa saksi yang adil. Yang keempat pula, wajib terhadap isteri berharta ataupun kaya memberi nafkah atau mengurangkan beban si suaminya yang susah dan miskin. Ini menurut fiqh mazhab Zahiriyah. Yang kelima pula itu perkahwinan pertama atau akad perkahwinan bab pertama kalinya adalah wajib hukumnya. Kita seterusnya kita pergi kepada mazhab yang kedua daripada mazhab yang tidak berkembang, iaitu mazhab al-Tabari. Pengasasnya ialah Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir yang lebih terkenal dengan gelaran al-Tabari. Beliau dilahirkan pada tahun 224 Hijrah dalam daerah Amal di Tabaristan dan meninggal dunia pada tahun 310 Hijrah. Beliau pernah berguru dan mendalami ilmu hadis dan fiqh dengan ulama terkemuka, antaranya Imam Syafi'i, Imam Malik serta Abu Muqatil dari kalangan ahli ra'i. Akhirnya At-Tabari dapat menguasai pelbagai bidang ilmu seperti Al-Quran, Nahu, Syair, bahasa fiqh dan lainnya, serta mencapai taraf mujtahid mutlak, sekaligus mengasaskan mazhab tersendiri, iaitu mazhab At-Tabari ini. Selain itu, kitab mazhab At-Tabari untuk menyebarkan mazhab ataupun ajaran tertentu
mazhab fiqh beliau dalam ni beliau menyebarkan dengan menulis banyak kitab yang merangkumi berbagai bidang. Antara karya beliau yang amat berharga iaitu Tafsir Al-Tabari. Yang kedua, Tarikh Al-Tabari. Kemudian yang ketiga, kitab Ikhtilaf Al-Fuqaha. Ia merupakan antara kitab perselisihan fiqh terkemuka, khasnya berkaitan ulama awal. Kitab tersebut mendedahkan pelbagai perselisihan di kalangan mujtahid dan menyertakan hujah masing-masing. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Alif Najmi bin Muhammad Safri, nombor metrik D173102000. Okey, saya nak bentangkan tajuk yang saya dapat. Okey, first tajuk yang saya dapat ialah Mazhab Al-Tawri. Okey, Mazhab Al-Tawri ni pengasas dia adalah Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id Al-Tawri Al-Kufi. Okey, beliau telah dilahirkan di Kufah pada tahun 97 Hijrah dan meninggal dunia di Basrah pada tahun 161 Hijrah. Okey, beliau seorang yang pakar dalam bidang fiqh dan hadis dan ulama besar dalam pelbagai bidang lain hingga mencapai tahap mujtahid mutlak. Okey. Seterusnya, beliau juga merupakan salah seorang ulama dan imam mujtahid yang tegas dalam menegakkan kebenaran biarpun ketika berdepan dengan pemerintah dan khalifah. Okey, seterusnya beliau seorang yang mempunyai daya ingatan yang amat kuat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan mazhab beliau. Beliau juga pernah berkata, tidak pernah aku lupa sesuatu yang telah aku hafal. So maknanya memang daya ingatan dia ni memang kuat. Okey. Beliau hidup dalam keadaan yang amat sederhana dan juga beliau tergolong dalam kalangan tabi'i al-tabi'i. Okey. Seterusnya, punca mazhab Al-Tawri ni pupus. Mazhab ini tidak kekal lama kerana hanya sedikit pengikutnya yang berusaha mengembang mazhabnya. Lalu segalanya lenyap selepas kematiannya walaupun mempunyai ramai murid yang menimba ilmu daripadanya. Okey, mazhab dia ni pupus lepas dia meninggal lah, walaupun dia mempunyai ramai pengikut dan anak-anak murid dia. Okey. Okey, seterusnya beliau juga telah mengarang beberapa kitab. Antara kitab dia ialah Kitab Al-Jami' Al-Kabir, Kitab Al-Jami' Al-Saghir dan Kitab Al-Faraid. Okey, seterusnya kita masuk kepada mazhab kedua, iaitu mazhab Al-Laits Ibn Sa'id. Okey. Latar belakang Al-Laits ni beliau ialah Al-Laits bin Sa'id bin Abdul Rahman Al-Fahmi. Okey, beliau adalah seorang faqih berbangsa Mesir. Dilahirkan pada tahun 94 Hijrah di suatu tempat bernama Qalqasandah di daerah Qalyubiyah kat Mesir, dan beliau meninggal dunia di Kahirah pada tahun 175 Hijrah. Okey. Beliau menuntut ilmu fiqh dan hadis daripada Al-Zuhri sehingga akhirnya beliau menjadi seorang alim yang hebat di Mesir. Okey, beliau adalah seorang kaya dan amat pemurah. Pendapatan tahunnya berjumlah 80,000 dinar. 80,000 dinar ni kau banyak pada zaman tu. Namun tidak pernah pendapatannya itu dikenakan zakat kerana ia membahagi-bahagikan dan menyedekahkan kepada orang ramai. Okey. Al-Laits dikenali sebagai salah seorang daripada ulama hadis serta fiqh. Beliau juga seorang yang mendalami ilmunya dalam bidang tasawuf, iaitu ilmu bahasa Arab, Al-Quran dan syair Arab.
Beliau juga seorang yang bijak bermuzakarah, bijak dalam berbincang, secara ilmiah. Seterusnya mazhab Al-Laits ni tidak kekal lama kerana beliau tidak membukakannya dalam dan kerana bilangan pengikutnya adalah sedikit. Mazhab ni tak tahan lama kalau pada zaman tu sebab pengikut dia ni sikit. Ketika berhadapan dengan kemeraan mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i di Mesir, mazhabnya tidak pernah bertahan lalu lenyap dalam tempoh masa yang singkat selepas kematiannya. Seterusnya kita masuk pada mazhab Al-Auza'i. Pengasasnya ialah Abu Amru Abdul Rahman bin Muhammad Al-Auza'i Al-Dimashqi. Beliau dilahirkan di Balabaka pada tahun 88 Hijrah. Ada setengah pendapat mengatakan beliau lahir di Damsyik. Beliau meninggal dunia di Beirut pada tahun 157 Hijrah dan dikebumikan di bahagian timur bandar Beirut. Beliau juga banyak mengembara pada masa mudanya untuk mencari dan menuntut ilmu hadis daripada Atta bin Abi Rabah dan Al-Zuhri. Setelah menjadi ulama yang ternama, ramai dari kalangan ulama hadis yang besar meriwayatkan hadis daripadanya. Seterusnya dasar-dasar mazhab Al-Auza'i ini, beliau tidak cenderung kepada penggunaan ijtihad dan qiyas. Beliau sering menyeru agar berpegang teguh dengan as-sunnah. Beliau tidak berpegang dengannya tanpa berpaling kepada perkara yang lain. Beliau adalah seorang penulis yang mahir dan beliau juga mengarang beberapa risalah yang dapat dikesan hingga kini dan memiliki budi pekerti yang tinggi. Punca mazhab Al-Auza'i ni pupus. Mazhabnya pernah menjadi pegangan penduduk di Syam, sehingga Khaldi di Syam pada ketika itu berpegang pada mazhabnya. Kemudiannya mazhab ini masuk ke Sepanyol. Namun begitu, mazhab ini tidak kekal lama, bahkan kumpulan pengikutnya menjadi semakin berkurang dan seterusnya mazhab ini lenyap daripada amalan masyarakat setempat. Pandangannya hanya disebut dalam kitab-kitab yang menceritakan tentang perselisihan pendapat di kalangan para fuqaha sahaja. Sekarang ini mazhab tersebut tidak mempunyai pengikut lagi. Mazhab Al-Auza'i ni sampai hari ni dah tak ada pengikut dia dah. Sekian tu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz bin Muhammad Izwan, nombor metrik di 193119112. Hari ini saya akan menerangkan mengenai Syiah, iaitu maksud Syiah ialah setia. Ia dimaksudkan kepada para sahabat yang setia kepada Imam Ali radhiyallahu anhu di pembaiyatan beliau di Ghadir Rum. Maksud Syiah ni ialah setia yang pertama sekali. Lepas tu dia punya setia tu ialah setia para sahabat ni kepada Ali radhiyallahu anhu. Secara umum Syiah ni dia menolak kepimpinan daripada ketiga-tiga Khulafa' Ar-Rasyidin. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah juga menolak kepimpinan Imam Syiah ni dalam aliran Syiah. Jadi aliran Syiah ni ditolak sama sekali dalam aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi sesetengah penganut Islam Sunni mendakwa Syiah ni sebagai bertentangan dengan Islam kerana beberapa amalannya yang berbeza daripada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ahlul Bait. Namun secara begitu keseluruhan masyarakat dunia menganggap Syiah ni sebagai aliran kedua terbesar dalam agama Islam selepas Ahli Sunnah. Jadi kita lihat kepada slide yang kedua, iaitu
sejarah terbentuknya Syiah. Okey, jadi dalam sejarah pembentukan Syiah ni ada dua kisah dia. Ada dua pendapat. Okey, yang pertama, pendapat pertama mengatakan ketika berlakunya perang Siffin di antara Ali radhiyallahu anhu dan Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi pandangan ini secara tidak langsung mengatakan bahawa kepada semua pengikut Ali radhiyallahu anhu ialah beraliran Syiah. Manakala pengikut Muawiyah radhiyallahu anhu pula sunnah wal jamaah. Namun sedemikian, ianya bukanlah sebegitu. Ijtihad yang telah dinyatakan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu didapati tidak benar. Manakala ijtihad yang diambil oleh Ali radhiyallahu anhu, Ahli Sunnah berpendapat lebih jelas cenderung kepada beliau. Okey, jadi pada pendapat yang pertama ni mereka mengatakan pengikut Ali radhiyallahu anhu ni ialah orang yang beraliran Syiah. Manakala Muawiyah ni ialah orang yang beraliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, jadi kita lihat pada pendapat yang kedua. Pendapat kedua ini pula ialah mengatakan kemunculan Syiah ini berlaku setelah kematian Husain bin Ali radhiyallahu anhu, iaitu ketika beliau keluar daripada pemerintahan Yazid bin Muawiyah atas panggilan penduduk Iraq yang menyokong beliau di sana. Namun mereka mengkhianati beliau dan menyebabkan beliau terbunuh di Karbala. Okey, daripada pembunuhan itu muncul sekelompok Muslim yang menuntut bela atas pembunuhan tersebut. Manakala ada sekelompok yang lain menghukum kelompok ini kafir kerana sudah terkeluar daripada pemerintahan Bani Umayyah. Jadi berlakulah beberapa pergaduhan yang menyebabkan mereka daripada kalangan penyokong Husain terbunuh dan mereka telah digelar sebagai Syiah. Jadi ini secara tidak langsung menjelaskan bahawa hubungan kuat antara Syiah dan Husain berbanding Ali sendiri, Ali radhiyallahu anhu sendiri. Jadi ini jelas apabila para pengikut Syiah menyambut 10 Muharram itu sebagai mengingati kematian Husain dan bukan pula kematian Ali radhiyallahu anhu. Jadi akibat peristiwa itu, wujud golongan yang menentang pemerintahan Umayyah dari segi politik sahaja. Sedangkan akidah dan mazhab fiqh mereka tidak bertentangan dengan Ahli Sunni. Jadi mereka adalah pemimpin awal Syiah yang masih mazhab Sunni. Cuma mereka berbeza pendapat pada politik, daripada segi politik. Okay, jadi pada pendapat kedua ni mereka mengatakan pengikut Husain bin Ali radhiyallahu anhu ini ialah orang yang beraliran Syiah. Okay, jadi seterusnya aliran Syiah atau cabang-cabangnya. Jadi aliran Syiah ni dia ada 3 aliran yang utama pada masa kini. Yang pertama, Syiah Imam 12, iaitu dipanggil sebagai Imamiyah dan Ja'fariyah, iaitu yang paling terbesar, yang merangkumi 90% penduduk Iran dan sebahagian besar penduduk Iraq. Okey, yang kedua, Al-Kaisaniyah, Al-Zaidiyah, Ghulat dan lain-lain. Ini ialah golongan kecil Syiah. Golongan-golongan yang kecil lah. Jadi yang ketiga, Alawiyah dan Duruzi. Alawiyah dan Duruzi ni mereka juga menganggap diri mereka Syiah, meskipun Syiah lain tidak mengiktiraf mereka. Okey. Aliran Syiah mempercayai bahawa Nabi Muhammad telah mewasiatkan keturunannya menjadi pemimpin umat Islam dan hendaklah bersatu di bawah satu imam. Okey. Ini pendapat aliran mereka, okay? Seterusnya akidah aliran Syiah. Okey, akidah aliran Syiah ni ada 5, okey. Yang pertama, tauhid. Percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah satu. Yang kedua adalah percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Adil.
Yang ketiga, qiyamah. Percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkan manusia untuk pengadilan di hari kiamat. Yang keempat, bahawa Nabi dan Rasul yang maksum dilantik oleh Allah untuk mengajar dan membimbing manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pula merupakan nabi dan rasul yang terakhir. Jadi yang terakhir ialah imamah. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melantik orang tertentu sebagai imam, iaitu untuk memimpin umat manusia. Yang ini imam. Jadi sambungan daripada akidah aliran Syiah, iaitu yang kelima tadi, imamah. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melantik orang tertentu sebagai imam, pemimpin umat manusia. Jadi sesetengah rasul ni adalah imam. Jadi sebagai contoh yang pertama ialah Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan nabi, rasul dan imam. Jadi tidak semua pula imam adalah nabi atau rasul pula. Contohnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang merupakan beliau bukannya seorang rasul maupun nabi, tetapi beliau ialah seorang imam. Okey. Seterusnya, yang terakhir, hukum fatwa di Malaysia. Hukum fatwa aliran Syiah ni di Malaysia ialah aliran ini tidak dibenarkan melakukan ritual harian dan ditolak fahaman mereka oleh Majlis Fatwa Malaysia. Okey. Jadi hukum kita menganut Syiah ni ialah haram sama sekali dan tidak dibenarkan di Malaysia. Golongan Syiah ni juga telah melakukan beberapa dialog dengan pihak Ahlul Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia, termasuklah Malaysia. Namun tiada sebarang pindaan undang-undang yang dilakukan bagi menghalalkan pergerakan atau penyebaran fahaman mereka. Okay, jadi kesimpulannya, aliran Syiah ini ialah aliran yang tidak diiktiraf sama sekali oleh Malaysia dan haram untuk kita mengikutinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Siti Zulaikha binti Muhammad Nazri. Nama matrik D1931793. Hari ini saya ingin membentangkan tentang tajuk mazhab Khawarij. Pengenalan Khawarij. Kalimah Khawarij di dalam bahasa Arab iaitu Khawarij yang bermaksud mereka yang keluar, dan Khawarij adalah kelompok Muslim yang pada mulanya menyokong Sayyidina Ali bin Abi Talib dan kemudian mereka menolak kepimpinan Ali. Golongan ini mula terbentuk pada akhir abad ke-7 Masihi di selatan Iraq dan mereka berbeza daripada golongan Sunni dan juga Syiah. Kumpulan Khawarij yang terselamat sehingga hari ini adalah Ibadi di Oman dan kelompok kecil di Zanzibar, Algeria, Tunisia dan juga Libya. Mereka bagaimanapun merujuk diri mereka sebagai Al-Lul Al-Adli wal Istiqamah, iaitu golongan ahli keadilan dan juga kejujuran. Ulama dan kerajaan negara Islam sekarang melabelkan kumpulan ini sebagai kumpulan peganas yang telah membunuh orang yang tidak berdosa sebagai golongan Khawarij baru, kerana golongan pengganas seperti ini telah menghalalkan darah orang kafir dan juga orang Islam yang mereka hukum kafir melalui takfir. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang sejarah perkembangan mazhab Khawarij. Baiklah, setelah kewafatan Sayyidina Uthman bin Affan yang telah dibunuh oleh orang Khawarij, kaum muslimin mengangkat Ali bin Abi Talib sebagai khalifah. Berita kewafatan Uthman sampai kepada Muawiyah bin Abu Sufyan yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Uthman bin Affan. Sesuai dengan tradisi Islam, Muawiyah berhak menuntut balas atas kematian Uthman. Dan mendengar berita ini, orang-orang Khawarij ketakutan lalu menusuk ke pasukan Ali bin Abi Talib. Muawiyah berpendapat bahawa semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Uthman harus dibunuh dan Ali juga berpendapat yang harus dihukum bunuh ialah orang yang membunuh Uthman sahaja mengikut hukum kisas di dalam Islam. Kerana keengganan Muawiyah mengikut hukum kisas, akhirnya terjadilah perang Siffin. Dan untuk mereka berdamai, masing-masing pihak mengirim utusan untuk berunding, dan melihat hal-hal ini juga, orang-orang Khawarij keluar dari pasukan Ali bin Abi Talib dan telah merancang untuk membunuh Muawiyah dan juga Ali. Tapi yang berjaya mereka bunuh hanya Ali bin Abi Talib sahaja.
Tokoh-tokoh utama yang memegang mazhab Khawarij ialah Abdullah bin Wahab al-Rashidi, Urwah bin Hudayl, Mustari as-Sa'ad, Hausara al-Asadi, Qurat bin Marwah, Nafi bin al-Azraq, Abdullah bin Bashir dan Najdah bin Amir al-Hanafi. Setiap daripada mereka ini telah mempunyai pengikut dan menghasilkan cabang daripada ajaran Khawarij yang tambah menyesatkan dan menyeleweng daripada Islam yang lurus. Ajaran utama golongan Khawarij. Kaum muslimin yang melakukan dosa besar adalah kafir, iaitu bertentangan dengan pendapat Imam Hasan al-Basri dan golongan Mu'tazilah. Kaum muslimin yang terlibat dalam perang Jamal, iaitu perang antara Aisyah, Talhah dan Zubair dan melawan Ali bin Abi Talib dan orang perantara, iaitu termasuk yang menerima dan membenarkannya, adalah kafir. Khalifah harus dipilih rakyat serta tidak harus dari keturunan Nabi Muhammad SAW, tidak mesti keturunan Quraisy. Jadi, seseorang Muslim dari golongan manapun boleh menjadi khalifah jika mampu memimpin dengan baik. Amalan mengkafirkan orang Islam lain ini dipanggil sebagai takfir, iaitu mengikut tafsiran konvensional. Hukum bagi mereka yang menjadi kafir, iaitu murtad, adalah bunuh. Melalui tafsiran ini, golongan Khawarij menghalalkan darah Ali dan Muawiyah untuk dibunuh. Pada zaman moden ini, terdapat kumpulan ekstremis Islam yang menggunakan pakai hukum takfir untuk membunuh mereka yang tidak berdosa, termasuk orang Islam. Pecahan golongan Khawarij. Khawarij adalah mazhab pertama dalam sejarah Islam dan terdapat 7 pecahan utama dalam mazhab Khawarij, iaitu Al-Mahkamah Al-Ula, Al-Azariqah iaitu Azraqi, Al-Najdat, Al-Tu'alabah, Al-Ajaridah, Al-Abadiyah iaitu Diibadi dan Asrafiyah. Golongan Khawarij mempunyai pecahan-pecahan kecil lain seperti Al-Ibadiyah, Al-Syamrakiyah, Al-Saladiyah, Al-Siriyah, Al-Azriyah, Al-Ajradiyah, Al-Syakiyah dan Al-Fadaliyah. Al-Baihasiyah, Al-Atwiyah, Al-Fadikiyah, Al-Ja'diyah, Al-Syaibiyah, Al-Haruriyah, Al-Kamariyah dan Al-Syara'ah. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.